Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita pergi pada masalah ke-1, beristinja dengan makanan dan benda yang dihormati. Beristinja dengan makanan dan benda yang dihormati. Tak boleh tak boleh beristinja dengan makanan dan benda yang dihormati. Hadis ke-81 An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atani da'il jinni fadhhabtu ma'ahu faqara'tu 'alaihim al-Qur'ana fantalaqa bina fa'arana atharuhum wa athara niranihim was'aluhu az-zada faqala lakum kullu 'azmin dhukira ismullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما أطعام إخوانكم رواه أحمد ومسلم. Hadis ke-81 maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku seorang utusan jin. Maka pergilah aku bersama-sama dia untuk menjumpai golongan jin yang telah berkumpul di suatu tempat. Nabi kata dah kepada mereka, pada jin aku bacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW membawa kami ke tempat mereka. Lalu Nabi pun memperlihatkan kepada kami bekasan-bekasan jejak mereka dan bekasan-bekasan api mereka. Mereka bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadi makanannya? Maka Nabi SAW menjawab, tiap-tiap tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah menjadi makananmu. Kait dengan ada zahir juga dah. Jadi Allah hak kita sembelih ni, dia akan jadi makanan jin pula dah. Tulang itu jika berada di tanganmu layaknya penuh dengan daging yang sempurna. Tiap-tiap tahi binatang yang 4 kaki menjadi makanan bagi binatang piaraanmu. Ni tahi binatang kita ni jadi binatang piaraan dia dah. Rasulullah SAW berkata, kerana itu janganlah kamu beristinja dengan dia. Istinja dengan tahi binatang kau gapalah dengan tulang dah. Kerana kedua-dua benda itu makanan saudaramu, makanan jin dah. Hadis Ahmad dan Muslim. Al-Muttaqad 199. Pertama, hadis 81 menyatakan bahawa kita tidak boleh beristinja dengan tulang dan tahi. Poin kedua dah. Kata Ibn Qudamah menurut pendapat kebanyakan ahli fiqh, tidak boleh beristinja dengan tahi dan tulang. Demikianlah pendapat As-Sawri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Tak boleh lah. Kira jelas dalam hadis tu dah. Kata Abu Hanifah, kita boleh beristinja dengan kedua benda itu kerana kedua-duanya mengeringkan jenazah. Yang penting, ia boleh kering lah jenazah. Najasah dan bersihkan tempat sama keadaannya dengan batu. Ini pendapat Abu Hanifah yang dah kita kira tak berdasarkan hadis lah dah. Kata Imam Malik lah, boleh kita bersuci dengan yang suci dari keduanya. Yang lihat soal tulang dan tahi dalam bab najasah lah. Tahi yang dipandang suci boleh kita dipakai lah. Tahi kalau ikut mazhab dia lah. Tahi nate keldar ya, hadis sebelum ni kita baca tahi tu tahi keldar dah. Dia kata keldar saja, tahi lain boleh. Demikian juga tulang yang dipandang suci boleh. Itu mengikut mazhab Malik. Mungkin anggap tak kuat dia ni lah. Wallahu a'lam lah. Kata Ibn Qudamah lagi, dan tidak boleh beristinja dengan benda yang dihormati seperti kertas, kitab, hadis dan sepertinya. Dan tak boleh pula kita beristinja dengan ekor binatang atau dengan bulunya lah, bulu binatang dah. Yang masih ada di badannya dah. Maka benda dipakai buat bersuci haruslah mempunyai 6 sifat. Pertama suci. Pertama kena suci dulu. Yang kedua beku, benda kerah, benda bukan benda cair lah, maksudnya benda bukan benda cair dah. Yang ketiga membersihkan. Boleh bersih lah. Yang keempat bukan makanan. Yang kelima bukan benda yang dihormati. Yang keenam tidak mempunyai hubungan dengan badan binatang. Tak kait dengan badan binatang. Barulah dikira boleh buat bersuci untuk ganti air lah. Untuk ganti air tu nekar lagi dah. Okey, yang ketiga, hadis yang diberitakan oleh Ibn Mas'ud selain dari menunjukkan kepada kita tidak boleh beristinja dengan tulang dan tahi, hadis tadi Ibn Mas'ud juga menunjukkan dengan jalan isyarat, dengan jalan tambih kepada dicegahnya memberikan benda najis kepada binatang dah. Juga najis pun tak boleh beri ke binatang, bukan manusia je tak boleh dah. Binatang pun tak boleh dah.
Tu ada ulama berhujah dengan itulah. Rujuk Al-Muntaqa di 199, Naul Atar di 119 hingga 119. Al-Mughni di 119 hingga 121, Subulus Salam di 1 hingga 107. Yang masalah ke-52, benda-benda yang tak boleh dipakai untuk beristinja. Hadis yang 82. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tastanju bir-rawsi wala bil-'izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Rawahu Muslim. Hadis kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu beristinja dengan tahi dan dengan tulang, kerana kedua-duanya makanan saudaramu suku jin. Tahi dan tulang tu makanan jin lah. Ada hadis riwayat Muslim. Rujuk Al-Mughni 160. Hadis ke-83 kan. 83 dah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarni an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa tamastu as-salisata falam ajid fa akhadhtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawsata wa qala hadhihi riksun. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Hadis ke-3. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi SAW pergi buang air dan beliau menyuruh aku membawa 3 biji batu. Aku hanya mendapatkan 2 biji batu. Aku mencari biji yang ketiga, aku tidak memperolehinya. Kerana itu aku pun mengambil tahi kering. Lalu aku bawa kepada Rasul SAW. Setelah Rasulullah menerimanya, beliau pun mengambil 2 biji batu serta melemparkan tahi sambil berkata itu adalah kotoran. Hadis Ahmad Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Betul guna untuk bersuci. Rujuk Al-Muntaqad di 190. Poin pertama dah. Perkara pertama, hadis ke-82 menyatakan bahawa kita tidak boleh beristinja dengan kurang dari 3 batu dan tidak boleh beristinja dengan tahi. Hadis ke-83 juga menurut Imam Ahmad, hadis ini ada tambahannya, iaitu bawalah wahai Ibnu Mas'ud kepadaku sebiji lagi. Tambahan itu wajib diterima menurut ilmu setelah ahli hadis. Boleh terima lah. Ziyadatus siqah maqbulah diterima lah. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak boleh beristinja dengan kurang dari 3 biji batu. Tidak boleh beristinja dengan tahi. Semua ulama, poin kedua dah. Semua ulama dari seluruh mazhab terkecuali beberapa ahli ijtihad berpendapat bahawa tidak boleh beristinja dengan tahi. Tak kira lah tahi kedai ke tahi tak boleh makan ke tahi. Dan tidak boleh dipautkan dengan tahi. Semua benda yang najis tak boleh makan dah. Kata As-San'ani, kemungkinan Nabi jika mencukupi dengan 2 biji batu yang dibawa di Ibn Mas'ud, mungkin juga dah hadis tu hak tak sambung, tak ada dah. Menyapu duburnya dengan tepi-tepi batu sehingga cukup penyapuannya 3 kali juga. Menigakan batu itu diharuskan. Dengan erti untuk masing-masing kubur dan dubur 3 biji batu lah. Atau untuk keduanya 6 biji batu lah. Kalau kubur pun dubur pun dah. Kerana ada hadis diberitakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad lah. Akan tapi kita tidak dapat meneguhkan keyakinan untuk memastikan 6 biji batu untuk kedua-duanya lah. Kerana tak pernah Nabi menyuruh membawakan 6 biji batu lah. Apabila beliau pergi membawa air, Nabi tak suruh. Tak tahu kecil berok, kecil saja ke berok sekalian berok. Tapi Nabi suruh bawa 3 biji batu dah. Nabi hanya menyuruh Ibn Mas'ud membawa 3 biji batu sahaja, tidak lebih. Juga hadis-hadis yang menyuruh kita membawa batu semuanya mengenai dubur kalau kira dah. Dia berok pasti ada kecil, tapi Nabi suruh bawa 3 dah. Kerana itu hendaklah kita pakai 3 biji batu untuk dubur dan kita ambil yang lain dari yang 3 itu untuk kubur. Dan tidak ada keterangan yang tegas yang memastikan 3 biji batu juga untuk kubur lah. Untuk kemaluan depan ni lah. 3 batu itu, 1 dipergunakan untuk bersihkan mulut dubur, 2 buat membersihkan 2 tepi dubur, dan kiri kanan dan kiri lah. Mulut tengah, hak lain tepi lah. Kira boleh asmaja lah. Tidaklah hak keria-keria ni jadi pajah lah. Poin ketiga, kemungkinan apa yang difahamkan oleh San'ani tak dapat kita terima. Kerana dari beberapa hadis secara jelas Nabi merintahkan Ibn Mas'ud mencari sebiji lagi. Cukup 3 batu lah. Bukan maksudnya 2 batu tu pada dah Nabi suruh cari lagi. Menurut pentahqiqan Al-Hafiz, perintah mencari sebiji lagi diriwayatkan oleh perawi-perawi kepercayaan juga. Bukanlah hadis itu saja, ada lain. So tambah sebatu lagi. Sahih juga lah, kuat juga dah. Tentang menggosok menurut hemat kami, terserahlah kepada cara kita masing-masing. Tak ada keterangan jelas dari Nabi. Yang banyak terdapat hanyalah penetapan ijtihad para mujtahidin saja tanpa ada dalil daripada hadis Nabi. Sekadar ijtihad lah. Ada kata kiri, tengah, kanan. Tak ada dalam hadis sebut gitu dah.
Mungkin tengah lah kalau 2, 3, 3. Perlulah diketahui bahawasanya semua hadis telah disebutkan di atas menunjukkan bahawa yang diwajibkan untuk beristinja ialah mempergunakan batu ataupun seperti batu. Kalau dulu enggak tisu tandas lah, tisu tandas. Buat menyapu dubur dan kubur, maka tak ada alasan mencibirkan orang yang mempergunakan kertas kesak tisu untuk bersuci. Jangan kita ngani lah. Ya. Setengah orang ngani Allah, ngani juga ngani kan Nabi guna batu lah kita suci sama dulu dah. Tisu ni tisu tandas lebih suci berbanding dengan batu sama dulu kan. Jadi jangan pelekeh nak. Batas ini wajibkan hanyalah sekadar itu saja, tak perlu menyusahkan. Apabila seorang telah menggosok duburnya dengan tisu umpamanya, makalah sucilah dia, tidak mesti memakai air. Walaupun sangat baik bila memakai air, suci dah boleh semuanya dah, tak usah nak kira air najis ke apa, suci dah. Tidak hak ni siapa waswah gapo nak. Rujuk mentaqah di 1 musa 60 sebelum salam di 1 musa 8 Nawawi Athar di 1 musa 2 hingga 121. Okey, masalah yang ke-53, keutamaan beristinja dengan air. Ada lebih suci dah. Hadis kalau pendapat ada. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi adawatan min ma'in wa an zatan fayastanji bil ma'. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ke-4, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, satu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam jamban dalam tandas lah. Maka saya berserta seorang budak pemuda yang sebaya saya membawa sebuah bejana bekah kulit yang berisi air. Zaman dulu orang bekah isi air dalam bejana kulit lah. Dan tongkat Nabi beristinja. Nabi dengan dan tongkat lah bawa kulit air bersih air dan tongkat bawa ke Nabi. Lepas tu Nabi beristinja dengan air lah. Hadis Bukhari dan Muslim, Nabi guna air dah. Hadis Muntaqad 1 muka surat 61. Okay, habis itu hadis yang ke-85 an Mu'azzah radhiyallahu anha qalat. Mu'azzah an Mu'azzah radhiyallahu anhu anha pula radhiyallahu anhu dah. Qalat radhiyallahu anhu sini an Mu'azzah radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha gitu dah. Murna azwajakunna ay yaghsilu anhum athar al-gha'iti wal bawli fa inna nastahyi minhum wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Rahmat an-Nasa'i wa Tirmizi. Dari Mu'azzah radhiyallahu bukan Mu'azzah hatinhum radhiyallahu anha itu dah. Mu'azzah radhiyallahu anha qalat itu dah. Bukan Mu'azzah dah perempuan. Dari Mu'azzah radhiyallahu anha berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, suruhlah suami-suamimu membasuh bekasan tahi dan kemih kencing dengan air. Dulu orang Arab ni air korek, jadi biasa je basuh dengan kain batu gitu je dah. Kami malu kepada mereka dan sebenarnya Rasulullah SAW beristinja dengan air. Nabi ni kerek beristinja dengan air dah. Hadis Ahmad An-Nasa'i dan Tirmizi. Rujuk hadis Muntaqad 1 muka 62. Hadis ke-86. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuzilat hadhihi al-ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Kanu yastanjuna bil ma' fanazalat fihim hadhihi al-ayah Abu Dawud, Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis ke-86. Dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda bahawa terdapat penduduk Quba. Turunlah ayat terdapat dalamnya penduduk Quba ni dah. Orang-orang yang suka membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang yang suka membersihkan diri mereka. Jadi mereka tu penduduk Quba tu mereka beristinja dengan air. Maka turunlah ayat ini. Hadis Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1 muka 2. Pertama, hadis ke-4, hadis ke-85 kata Tirmizi, hadis yang sahih lah. Hadis ini menyatakan bahawa Nabi SAW pernah juga membersihkan kubur dan duburnya dengan air. Walaupun pada hadis dengan batu tu mungkin perjalanan yang susah air ke apa. Tapi ada kapur duduk dengan rumah ni Aisyah ke apa, Nabi basuh dengan air dah. Aisyah menyuruh supaya kaum wanita menyuruh suami-suaminya membersihkan diri dengan air. Kalau air ada guna air dah. Tak ada masalah dah.
Hadis ke-86 menyatakan keutamaan beristinja dengan air walaupun telah terpenuhi dengan batu pun lebih utama istinja dengan air. Mewajibkan dengan mempergunakan batu dan yang serupa dah. Walaupun wajib tu batu dan serupa dengan batu, tapi kalau guna air lagi suci dah. Kata Malik, Nabi SAW tidak pernah beristinja dengan air. Ni kata Malik pula dah. Malik tidak membenarkan pendapat yang mengatakan bahawa Nabi pernah beristinja dengan air dah. Ikut hadis-hadis tadi tegan Nabi beristinja dengan batu. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah bahawasanya ditanyakan kepada Huzaifah tentang beristinja dengan air. Jawabnya, kalau dengan air tinggallah bau di tangannya. Pula dah ni. Kalau basuh dengan air, ia jadi taik-taik tu kena tangan dah. Ibn Umar juga tidak beristinja dengan air dah. Baik tu istinja dengan air dah. Kata Ibn Zubair, kami beristinja dengan batu saja dah. Tak ada guna air dah. Dah. Tak tahu payah air. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahawa beristinja cukup dengan batu, tidak mesti memakai air terkecuali jika najasah itu melampaui liang tubuh. Kalau lebih pergi meleceh tempat lain, orang basuh air. Kata sebagian ulama di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Ibn Abi Layla, Al-Hasan Ibn Saleh, Abu Ali Al-Jubai beristinja dengan solat, untuk solat wajib dengan air, tak cukup beristinja dengan batu ni. Hak pendapat payah lah dah. Al-Hasan Basri hak dia ni dari zaman mudah guna air dah. Zaman dulu payah guna air. Tidak mikir apa dia, wallahu a'lam lah. Okey, poin ketiga dah. Hadis ni menolak faham mereka tidak suka beristinja dengan air. Ada yang menegaskan bahawa Nabi tidak beristinja dengan air pun menolaklah hadis ni tolak. Sebenarnya Nabi pengguna air dah. Aisyah ada cerita dah, tempat dia dah. Adanya Nabi beristinja dengan air dikuatkan oleh daripada Aisyah sendirilah. Memastikan istinja dengan air untuk solat tidak dapat terimalah kerana berlawanan dengan hadis yang sudah kita uraikan maksud atau tujuannya. Hadis-hadis sebelum ni terang jelas. Walaupun dikatakan masuk tu musafir ke apa pun tak kira lah. Nabi memang tak guna air dah. Jadi hadis tu terang lah. Tak kata tak sah. Kalau tak guna air nak sembahyang, salah berat lah kan. Hadis ini kami bahas adalah untuk menolak faham yang mengingkari beristinja dengan air. Bukan hanya untuk menolak faham yang mencukupkan dengan batu dah. Dah. Hak tolak kata tak perlu guna air. Guna batu saja. Tak betul lah pasal. Jelas hadis Nabi ni guna air dah. Kemudian perlu ditegaskan bahawa faham wajib memakai air apabila sudah beristinja dengan batu lemah sekali, sangat lemah lah. Tak betul lah. Hadis sebelum ni sebut, mana ada sebut pasal air dah. Walaupun Aisyah sebut pasal air, mungkin rumah dia mudah guna air, gitulah. Walaupun sebaiknya demikian dah. Dan tidak dapat dikatakan bahawa Nabi beristinja dengan batu lantaran tidak perlu air, tak boleh ikut dia kata dah. Mungkin ada air dah. Ada air tapi jimat. Kau tak tahulah, tapi Nabi tidak mestilah. Banyak hadis cerita Nabi yang tidak beristinja dengan air. Juga tertolak lafaz yang menyuruh kita beristinja dengan air, wajib dengan air itu tertolak. Walaupun sudah beristinja dengan batu, bila kita hendak solat, jadi tak perlu dah. Walaupun ada bekas-bekas ada kena batu, tisu ke apa nak. Menurut faham ini, seorang yang sudah melepaskan hajatnya apabila hendak mengerjakan solat, hendaklah lebih dahulu beristinja dengan air. Walaupun sudah beristinja dengan batu, sudah itu barulah berwuduk. Jadi ada guna hadis ni, dia kata nak semaya kena guna istinja, tapi tak kuatlah mana pun dah. Rujuk Al-Muntaqad 1/1 dan Allah Atar 1/113 sebelum Islam 1/3 Ar-Radah Tunadiyah 1/1 Bab kelima hukum mandi dan sebab-sebab wajib mandi dah. Masalah kelima pelepak mandi kerana keluar mani. Hadis ke-87 An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala fil madhi al-wudu' wa fil mani al-ghusl. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis ke-47 dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Berkata, aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan mazinya. Maka aku bertanya kepada Rasul tentang hal itu. Rasul menjawab, mazi hanya mewajibkan wuduk. Yakni meruntuhkan wuduk telah ada. Dan mani itu mewajibkan mandi. Hadis Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1/34. Hadis ke-88 an Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazaftal ma'a faghtasil minal janabati wa illam takun hazifan fala taghtasil. Rawahu Ahmad. Hadis ke-88 dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu memancarkan mani, maka mandilah kerana janabah. Dan jika kamu tidak memancarkan mani, maka janganlah, tak usah kamu mandi. Hadis Ahmad. Al-Muntaqad 1/35. Okey.
Poin pertama dia, hadis 87. Kata Tirmizi dalam bab ini ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh dari Miqdad dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini hasan sahih. Banyak jalan diriwayatkan dari Ali yang menerangkan bahawa kerana keluar mazi diwajibkan wuduk saja. Dan kerana keluar mani diwajibkan mandi. Hadis ini menyatakan bahawa apabila kita mengeluarkan mazi, rosaklah wuduk kerananya dan wajiblah berwuduk lagi untuk solat. Dan menyatakan bahawa apabila keluar mani, wajiblah mandi. Hadis ke-88 menyatakan bahawa wajib mandi kerana keluar mani, yakni keluar kerana syahwat, bukan kerana sakit atau dingin. Poin ketiga dah. Poin kedua. Asy-Syafi'i Ahmad. Sufyan dan Ishaq berpendapat bahawasanya wuduk menjadi batal dengan kerana keluar mazi. Itulah majoriti ulama dah. Ahmad. Jelah. Semua ulama mewajibkan mandi kerana keluar mani. Mereka berselisih tentang cara keluar mani yang mewajibkan mandi. Kata Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, mani yang mewajibkan mandi ialah mani kerana syahwat. Kata Ibn Qudamah, bila seorang merasa bahawa maninya akan keluar, tetapi ia menahan sehingga tidak nanti keluar, maka tak wajib mandi di atasnya. Syarat wajib mandi dari keluar mani ialah nyata keluar maninya. Okey. Kata An-Nawawi, apabila seorang sudah mandi wajib dan tidak lama kemudian keluar lagi maninya, maka menurut faham ulama Syafi'iyah, wajib mandi lagi lah, mandi semula lah. Faham ini disetujui oleh Al-Lais dan Ahmad. Kata Malik, Sufyan As-Sari, Abu Yusuf dan Ishaq bin Rahawai, tidak perlu mandi lagi. Dan inilah riwayat termasyhur dari Imam Ahmad. Kata Abu Hanifah, jika seorang kencing sebelum mandi wajib, kemudian keluar mandi lagi sudah mandi wajib, maka tak ada mandi wajib atasnya kerana mandi yang keluar ini sisa maninya telah dimandikan daripadanya. Tapi ada riwayatkan dari Abu Hurairah yang bertolak belakang dari ini. Itu maksud Abu Hanifah. Poin ketiga. Apabila diperhatikan lebih jauh tentang keluar mani yang mewajibkan mandi adalah bila keluarnya dengan terpancar serta dirasai kelazatan. Diberitakan oleh Al-Asram bahawa Nabi bersabda, apabila engkau lihat mani itu keluar dengan keras, kencang, terpancar, wajiblah engkau mandi. Penetapan yang jelas ini menguatkan pendirian Malik dan Imam Ahmad itu. Maka oleh kerana demikian, pentahqiq berpendapat mani yang keluar yang mewajibkan mandi hanyalah yang keluar berserta syahwat, bukan yang keluar dengan kerana penyakit atau kerana kedinginan, dengan tidak dirasai kelazatan apa-apa. Rujuk Al-Muttaqa jilid 1 muka 34 hingga 175, Nawawi Athar jilid 1 muka 174 hingga 275, Al-Mughni jilid 1 muka 201 hingga 202, Ar-Raddatun Nadiyah jilid 1 muka 50, Al-Majmu' jilid 2 muka 139. Okey, lepas tu masalah ke-55. Mandi kerana bertemu dua khitan, yakni jima' tidak melakukan mani pun wajib mandi apabila bertemu lah. Jima' lah. Hadis ke-89 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahdukum baina syu'abiha al-arba' thumma jadaha faqad wajaba al-ghuslu anhu fa in lam yunzil, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-89 dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang kamu duduk di antara dua kaki dan dua tangan seorang perempuan, yakni dua betis dan dua pahanya, kemudian dia menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib atasnya mandi, walaupun ia tidak mengeluarkan mani, tidak inzal sekalipun. Hadrat Bukhari dan Muslim. Rujuk Muntaqa jilid 1 muka 35. Hadis ke-90 pula. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu, rawahu Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Hadis ke-90 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khitan telah melampaui khitan, wajiblah mandi lepas takutlah. Takut kalau lelaki orang. Hadis Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Rujuk Al-Muttaqin 1 muka 36. Hadis ke-91 an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ar-rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksilu Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma taghtasilu, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasul tentang seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya, kemudian dia merasa lesu pada ketika itu. Aisyah duduk dekat Nabi. Maka Rasul menjawab pertanyaan itu. Saya pernah juga dalam keadaan yang demikian bersama Aisyah ini. Kemudian kami mandi, hadirin Muslim.
Jadi hadis ni tak ada inzal, tak ada keluar mani, tapi lesu tak naik ke masalah dah. Jadi kena wajib mandi jugalah ikut hadis ni. Rujuk Muntaqad surat 37. Hadis ke-92 an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala innal futya allati kanu yaquluna al-ma'u min al-ma' rukhsatan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha fi awal al-islam thumma arana bil iqtisad ba'daha Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-92 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu menerangkan bahawasanya fatwa-fatwa yang maksudnya menetapkan mandi itu kerana air sahaja apabila sudah rukhsah, sudah suatu keringanan daripada Rasul di permulaan Islam. Jadi rukhsah tak wajib. Jadi kerana setubuh saja tak mandi wajib tu permulaan Islam. Hak dia ni wajib mandi dah. Kemudian Rasul merintahkan kami mandi sudah memberikan rukhsah itu hadis Ahmad dan Abu Daud. Rusuh dulu tu, rusuh bukan rusuh ke dia, rusuh dulu dah. Dia ni wajib mandi dah. Kelas tubuh. Rujuk Al-Muttaqad 130 kebenaran. Hadis yang ke-89. Perlu ditegaskan bahawa Al-Bukhari dan Muslim setuju meriwayatkan hadis ni hingga perkataan maka sungguh-sungguh telah wajib mandi atasnya. Perkataan walaupun tidak inzal terdapat dalam riwayat Muslim sendiri dan dalam riwayat Ahmad keluar mani maksudnya. Hadis ini menyatakan bahawa apabila bertemu dua khitan, wajiblah mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Hadis ke-90. Lafaz ini menunjukkan riwayat At-Tirmizi. Kata At-Tirmizi, hadis ini sahih dan disahihkan juga oleh Ibnu Qattan dan Ibnu Hibban. Hadis 90, 91 dan 92 menyatakan bahawa hukum yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Bukan semata-mata bertemu dua khitan telah dimasukkan. Bukan. Diganti dengan hukum wajib mandi biar pun mani tidak keluar asal dua khitan telah bertemu walaupun dengan memakai lapis kondom umpamanya asal keluar wajib kalau ikut hadis sebelum ni lah. Tapi lepas tu tak inzal apa wajib mandi lah. Kata Imam Nawawi dikatakan dua khitan adalah apabila hasyafah lelaki gland penis terbakar takut tu telah terbenam dalam lubang kemaluan perempuan ni. Sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab berpendapat bahawa wajib mandi bila bertemu dua hasyafah walaupun tidak keluar mani. Gitulah. Kata sebagian sahabat lain seperti diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ujarnya, faham golongan sahabat Muhajirin dan Ansar bersisih pendapat tentang mandi dengan tidak inzal ni. Kata sebahagian Muhajirin, wajib mandi dengan bertemu dua khitan walaupun tidak keluar mani. Ada kata tak keluar mani dulu baru wajib, ada kata tak keluar mani pun wajib dah. Kata At-Tirmizi, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahawa apabila seseorang bersetubuh dengan isterinya diwajibkan atas keduanya mandi walaupun kedua-duanya tidak mengeluarkan mani sekalipun, wajib mandi dua-dua dah. Kata Malik dalam Al-Muwatta, Umar, Uthman dan Aisyah berpendapat wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Para ulama ada yang mengatakan bahawa telah terjadi ijma'. Para ulama sudah ada perselisihan pada peringkat awal lepas terjadi ijma' bahawa mandi kerana bertemu dua khitan adalah wajib. Jadi ijma' ke dia, ijma' lepas zaman sahabat dah. Jadi mula ada kata tak wajib, ada kata lepas tu jadi ijma'. Di antara ulama yang menyatakan demikian ialah Abu Bakar Ibn Arabi. Kata Daud, mandi hanyalah wajib jika mandi keluar. Kalau mandi tidak keluar, tidaklah diwajibkan mandi. Kata Bukhari, mandi wajib kerana bertemu dua khitan. Jika tidak keluar mani hanya diutamakan saja, bukan dimestikan. Al-Bukhari menerangkan pernah ditanyakan pada Uthman tentang orang yang menjimai isterinya dengan tidak inzal. Maka Uthman menjawab dia berwuduk sebagai orang yang berwuduk untuk salat dan dia basuh zakarnya. Kata Uthman, demikian saya terdengar dari Nabi SAW. Kata Uthman, demikian juga pendapat Ali telah ada Zubair. Kata Ibnu Qudamah, wajib mandi atas semua pada peringkat awal tu sahabat besar pun ada kata tak wajib mandi. Kalau tak inzal. Kata Ibnu Qudamah, wajib mandi atas yang mewata'inya dan yang diwata'i kena mandi belakang lah, laki perempuan suami isteri. Apabila mereka keduanya sudah akil balik, baik yang diwata'i di setubuh itu, kubur, kemaluan depan lah, ataupun tubuh manusia atau binatang hidup atau mati dengan kemaluan atau dengan dipaksa, kemauan sendiri ataupun dengan paksa, semua wajib mandi. Kalau keadaan jaga, dalam keadaan jaga ataupun tidur pun, wajib mandi juga kalau dia tahu dah. Kata Abu Hanifah, tidak wajib mandi kerana mewata'i, mestubuhi mayat atau binatang, dan kalau seorang masukkan setengah pangkal hasyafahnya saja atau dimasukkan dalam lubang pusat, maka jika tidak inzal, tidaklah wajib mandi, kata Abu Hanifah.
Kata Imam Nawawi, wajib mandi dan segala hukum yang berhubungan dengan jima adalah jika hasyafah tu masuk ni, takut kemaluan lelaki tu masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan lah. Kalau setengah hasyafah masuk adalah wajib mandi. Hukum yang orang kulub sama saja dengan hukum orang berkhitan, kira kat mana lebih kurang dah. Dan sekiranya dia balut kemaluannya dengan kondom lalu dia bendamkan hasyafahnya ke dalam lubang farash, tetapi tidak inzal, maka menurut pendapat jumhur ulama wajib mandi juga menurut Ar-Ruyani dah. Daripada itu ada yang mengatakan bahawa jika kondom itu tebal menghalangi kelazatan tidaklah wajib mandi. Tu mikir dalil lah. Tetapi jika tipis tidak menghalangi kelazatan wajiblah mandi. Ini pendapat Al-Qadi Husain. Kata Rafi'i dimasukkan tebal ialah yang tidak sampai berbasahan farash kepada zakar. Kata pengarang Al-Hawi dan Al-Bayan, menurut ketapan sahabat kami, ini ulama Syafi'iyah lah, hukum yang tergantung dengan watak di kubul perempuan di kemaluan perempuan bergantung juga dengan watak di duburnya selain dari 5 perkara dah. Sama je. Watak pertama, watak di dubur tidak menghalangkan perempuan untuk suami mentalaknya dengan talak 3. Kalau cukup pungguk, ia tak jadilah. Kita tak setubuh lagi dah. Ini pendapat yang pertama dah. Kerja keluar tetap dihukum muhsan dah. Yang ketiga, tidak keluar dari hukum nama syahwat. Yang keempat, tidak merosakkan ilah. Yang kelima, perempuan itu tetap dihukum bikir. Keizinannya, bikir maksudnya anak darah lagi selagi tak setubuh betul-betul jalan. Keinginannya untuk dikahwinkan cukup dengan diamnya sahaja lah. Kata Ibn Hazm, memasukkan hasyafah ke dalam farash atau ke tempat keluar anak, apabila dengan disengaja, inzal atau tidak inzal mewajibkan mandi dah. Tetapi kalau salah seorang dari lelaki atau perempuan itu gila, atau mabuk, atau dalam keadaan tidur, atau pengsan, atau dipaksa, maka tidaklah diwajibkan mandi atas demikian keadaannya itu, terkecuali jika inzal. Demikian juga tidak diwajibkan mandi atas yang belum baligh. Ini pendapat detail lah. Dah. Poin ketiga dah. Menetapkan bahawa mewajibkan mandi lantaran bertemu dua khitan ni setubuh. Kira walaupun tidak inzal atas ijma' ulama tidak dapat terima tak kata ijma' lagi dah. Kerana terang bahawa Daud menyalahi fahaman tersebut lah. Dan tantangan Daud tidak dapat dipandang sebagai tantangan orang biasa saja. Tegasnya tak dapat tidak kita mendakwahkan bukan kita mendakwakan. Tegasnya tak dapat tidak kita mendakwakan telah ada ijma'. Bukan ijma' lah dah. Masing-masing golongan dalam soal ini mempunyai hujah dan yang patut kita pegangi lah. Sudah memperhatikan dalil dikemukakan masing-masing golongan ialah faham Bukhari, iaitu mandi sudah bersetubuh dan tidak mengeluarkan mani pun tetap wajib bersetubuh lah. Lebih terpelihara, lebih ahwat, lebih berhati-hati. Rujuk Al-Muttaqah juz 1 muka 3 107, Naul Athar juz 1 muka 276, 277, 278, 279, 210. Al-Bughni juz 1 muka 27, 208, Al-Majmu' juz 2 muka 5 107, Al-Muhalla juz 2 muka 3 hingga 4, Subulus Salam juz 1 muka 112 hingga 113. Lepas tu rujuk Al-Muttaqah juz 1 muka 35. Okey tu sekat tu. Sekat ni okey habislah sekat tu, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.